الشيطان الرجيم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون صدق الله العظيم. Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata kamu mendengarkan perkataan mereka, mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahawa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman agar Rasulullah memintakan ampunan bagimu, mereka membuang muka mereka dan kamu lihat mereka berpaling sedang mereka menyombongkan diri. Sama sahaja bagi mereka, kamu mintakan ampunan atau tidak kamu mintakan keampunan bagi mereka, Allah tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Mereka orang-orang yang mengatakan kepada orang-orang Ansar, janganlah kamu memberikan perbelanjaan kepada orang-orang Muhajirin yang ada di sisi Rasulullah, supaya mereka meninggalkan Rasulullah. Padahal kepunyaan Allah lah perbendaharaan langit dan bumi, tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah wasyukru lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'. Pertama-tamanya alhamdulillah kita merakamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita masih lagi memberi peluang kepada diri kita untuk kita sama-sama menonton rancangan Tanyalah Ustaz seperti hari-hari yang selalunya untuk kita menambah ilmu, menambah kefahaman tentang kehidupan kita dan juga agama kita pada setiap hari. Alhamdulillah juga Allah bagi kita kesempatan untuk kita setiap hari memperbaiki diri kita dan menjadikan diri kita lebih baik daripada hari yang semalam. Pada hari ini kita membincangkan satu tajuk yang sangat berat bagi kita, satu sifat yang kita namakan dia sebagai sifat hipokrit. Jadi sifat hipokrit ini yang akan kita bincangkan bersama dengan sidang penonton yang menemani saya di studio, iaitulah Qaryah Surau Nurul Jannah Fasa 5 Sungai Abung Muar. Apa khabar semua? Sihat lah? Cantik baju. Baju kita sama merah, sama terang warna dia. InsyaAllah pada hari ini saya ditemani oleh Qaryah daripada Surau Nurul Jannah untuk kita sama-sama membincangkan topik penting ini, iaitulah sifat hipokrit. Tuan-tuan dan sidang penonton yang dirahmati Allah, sebentar tadi saya membacakan
beberapa potong ayat Al-Quran daripada surah Al-Munafikun. Surah Al-Munafikun iaitulah surah yang ke-63 yang maksudnya orang-orang munafik, yang dari surah ini merupakan surah yang pendek sahaja, ada 11 ayat yang diturunkan selepas daripada surah Al-Hajj. Dan surah ini adalah surah Madaniyah. Maksudnya bila surah Madaniyah dia banyak menceritakan tentang akhlak. Jadi sifat hipokrit yang kita akan bincangkan ini adalah sebahagian daripada sifat yang perlu kita fahami untuk kita memperbaiki diri kita. Jadi intipati penting yang saya sampaikan daripada, yang saya petik daripada ayat yang saya bacakan tadi ialah bahawa Allah memberikan gambaran kepada kita secara umumnya siapakah orang-orang munafik. Jadi apa perkaitan dia hipokrit dengan munafik. Jadi inilah yang akan kita bincangkan, kita cuba fahami adakah orang munafik ni orang yang lain ataupun orang hipokrit ni pula macam mana sifat dia. Jadi inilah yang mungkin kita ada sedikit gambaran macam mana sifat hipokrit ini, tapi mungkin pada hari ini kita akan lebih memahami hipokrit itu macam mana dan apa perkaitan dia dengan munafik. Bahkan dalam ayat ini juga yang saya bacakan tadi daripada ayat 4 hingga 7 ini, Allah menyebut juga bahawa sifat orang-orang yang munafik ataupun sifat hipokrit ini adalah sebahagian sifat yang senang kita cerita dia adalah sifat kepura-puraan. Sebab itu dia ada berkaitan dengan orang yang munafik. Dan dalam surah ini Allah menceritakan begitu jelas sekali tentang sifat-sifat orang munafik yang mungkin kita dapat dalami dalam siri kali ini tentang bagaimana kita ini sebagai manusia terjebak atau tidak terjebak dengan sifat ini. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita di atas muka bumi ni, dia ada 3 jenis makhluk sahaja. Jadi 3 jenis makhluk ini, yang pertamanya Allah jadikan kita orang yang beriman. Dia ada satu golongan orang yang beriman. Kita selalu baca dalam surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 tentang orang-orang yang beriman. Kedua, ada satu golongan yang kita panggil dia golongan kafirin, orang yang kafir, orang yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tadi orang yang beriman yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu golongan lagi iaitulah orang yang kita panggil dia orang yang munafik. Jadi dalam sifat hipokrit ini kita akan cuba mengupas bagaimana kita sebagai manusia ni dalam kehidupan kita, adakah kita terjebak dengan golongan ini ataupun mungkin kita tidak terjebak dengan golongan seumpama ini. Jadi inilah yang kita akan bincangkan. Daripada surah ini juga tuan-tuan sidang penonton di rumah, bahawa surah Al-Munafikun ini dia ada berkaitan dengan kisah Bani Mustalik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay. Bani Mustalik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay. Dalam bahasa Inggeris disebut, siapa Abdullah bin Ubay ni disebut King of Hypocrites. King of Hypocrites, maksudnya raja hipokrit, kan? Jadi Abdullah bin Ubay ni duduk di Madinah, dia seorang yang ada pangkat, ada nama, ada pengaruh. Jadi bila mana Rasulullah berhijrah ke Madinah, jadi Abdullah bin Ubay ni dia rasa iri hati. Sebab apa? Pengaruh dia dah mula pergi kepada Rasulullah. Jadi dia rasa tercabar. Jadi dia mula menanam rasa kebencian kepada Rasulullah dan ingin Rasulullah ini dan orang-orang muhajirin yang datang ke Madinah ni supaya keluar. Jadi inilah yang disebut dalam ayat yang saya bacakan tadi, antaranya ayat yang ke-7. Yang mana pada suatu ketika kaum Ansar dan Muhajirin berselisih faham dan pernah bergaduh, maka telah didamaikan oleh Rasulullah. Dan apabila berita perdamaian ni sampai kepada Abdullah bin Ubay tadi, dia kata apa Muhammad ni buat? Dia kata, apa Muhammad ni buat? Sebabkan mereka datang ke tempat kita. Jadi seolah-olah mereka datang untuk nak mempengaruhi, mendapatkan tempat di Madinah ini. Jadi jangan ke mana-mana, sebab kita akan menyambung lagi kupasan tentang sifat hipokrit ini. Jadi kita sambung selepas ini. Alhamdulillah, bersyukur
bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi kita bersama-sama dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Topik hari ini kita bercerita tentang hipokrit. Apa yang saya telah kongsikan tadi bahawa surah Al-Munafikun ini diturunkan, maksudnya ada berkaitan dengan kisah peperangan Bani Mustalik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay, King of Hypocrites. Jadi sejak Abdullah bin Ubay datang, Rasulullah datang ke Madinah, Rasulullah dipandang mulia, dan sejak itu Abdullah bin Ubay rasa tercabar kerana kepimpinan dia tidak dihargai. Maka datang rasa niat tidak baik dalam hati Abdullah bin Ubay untuk memisahkan orang Muhajirin ini. Jadi inilah antara yang akan kita ketengahkan, macam mana sifat seorang hipokrit dan macam mana juga persamaan dia dengan orang yang munafik. Jadi tanpa melengahkan masa, saya membuka soalan yang pertama kepada sidang penonton di studio. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Saya Ahmad Khatib yang jelas, Ketua Rumbungan daripada Surau Nurul Jannah, Kampung Kenang 5, Sungai Abu Muar. Ingin menanyakan, bolehkah Ustaz terangkan maksud hipokrit? Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih yang bertanya. Sebagai membuka kepada perbincangan kita, mesti kita tertanya-tanya tak, apa hipokrit ni? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton, hipokrit ni, kalau tuan-tuan belik kamus Dewan, tuan-tuan akan tengok maksud hipokrit ni berpura-pura. Tapi berpura-pura pula, kalau kita tengok dalam maksud berpura-pura saja dalam kamus, dia tidak cukup sebab dia luas. Dan kita tengok macam mana pula kalau dalam surah Al-Munafikun ni, dia mengetengahkan kepada kita bahawa dalam kehidupan seharian kita faham hipokrit ni apa? Kita contoh pada kita, orang yang berpura-pura, orang yang berlakon baik depan kita kata dia orang hipokrit lah, kan? Tapi sebenarnya kalau kita fahami apa yang Allah maksudkan, orang yang mengaku dia beriman. Okey, tadi ada golongan orang yang beriman. Ini tak payah cerita, memang dia patuh 100%. Kedua, kita ada golongan kafir. Orang yang 100% menentang. Tapi yang orang hipokrit ni, dia orang yang tengah-tengah. Maksudnya 50% patuh, dalam masa yang sama 50% engkar. Seolah-olahnya macam tu. Jadi kita dapat fahami di sini bahawa dalam kehidupan seharian kita, senang ceritanya, kita ni mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita ini sentiasa 100% patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Inilah persoalan yang kita perlu tengok diri kita. Kita ni masuk tak dalam golongan orang yang hipokrit? Tuan-tuan, tanya kat hati kita, senang cerita. Ada tak dalam kehidupan kita ni kita hipokrit? Maksudnya ada yang kita sepatutnya kita ni taat kepada Allah, tapi orang kata ada waktu ketika tu kita 50-50. Ada masa tak apalah. Yang tak apalah tu, yang itulah yang kita nak jelaskan macam mana maksud dia hipokrit ini. Tadi masa saya datang, dalam perjalanan datang ke sini, saya terima satu SMS dekat WhatsApp. Kebetulan SMS yang dihantar tu bagus cerita dia. Cerita dia apa? Dia kata, cuba kita bayangkan, dia kata, dekat satu masjid, kita nak pergi sembahyang Jumaat. Dia kata ada 1000 orang nak sembahyang Jumaat ni. Dia kata semua orang pakai cantik, semua pakai jubah warna putih kan. Tiba-tiba, dekat nak sembahyang Jumaat, naik 2 orang jemaah. Berpakaian hitam, dia kata, dengan tutupnya, kemudian dia bawa machine gun. Dia bawa machine gun. Dia pun tanya, siapa sanggup mati kerana Allah? Dia kata, duduk kat tempat tu. Agak-agak kita kalau orang yang dalam 1000 tu apa jadi? Kan? Jadi semua orang lari. Mau tak lari. Dalam tengah orang nak sembahyang Jumaat, tiba-tiba naik 2 orang pegang machine gun. Tanya kita soalan, siapa sanggup mati kerana Allah? Duduk kat situ. Siapa sanggup mati kerana Allah? Duduk ni dekat kursi ni. Mau kita duduk, kan? Semua orang bertempiaran lari, kan? Hanya tinggal 45 orang saja. Jadi, lepas tinggal 45 orang tu,
yang pakai jubah, yang jemaah yang pegang machine gun tadi pun, dia pun buka dia punya ni, dia kata, okey Pak Imam, dah tinggal 45 orang, jom kita sembahyang Jumaat. Rupa-rupanya dia nak test saja. Yang ni je yang tinggal betul-betul nak mati kerana Allah ni, dia kata. Jadi yang ni kita boleh sembahyang Jumaat, yang tadi semua hipokrit semua, dia kata. Jadi nampak tak, soal satu kisah yang mudah nak memperbandingkan, nak memberi satu gambaran kepada kita bahawa dalam kehidupan seharian kita ni ada masa kita hipokrit. Kita berpura-pura taat pada Allah, kita berpura-pura taat pada Rasul, tapi kerana ada dalam hati kecil kita ni benda-benda yang tidak baik ini, kita membenarkan perkara yang tidak baik tadi berlaku dan kita meletakkan benda kepatuhan kepada Allah dan kepatuhan kepada Rasul tadi di tepi. Jadi inilah yang kita nak fahami sifat hipokrit ni. Tuan-tuan, bila saya sebut ni, inilah yang jadi berat, tuan-tuan. Pasal apa? Selain daripada orang yang betul-betul beriman tadi, dengan selain daripada orang yang betul kafir tadi, maksudnya yang lain tu kita duduk kemungkinan, bukan kita, maksudnya orang yang selebihnya tu akan duduk di tengah-tengah tu. Maksudnya sebagai kita kena fahami bahawa sebagai satu muhasabah diri kita. Jadi itu yang saya nak tuan-tuan dan puan-puan faham bahawa sifat hipokrit ini. Okey, jadi saya buka soalan yang kedua kepada sidang penonton, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertanyaan saya, adakah sifat hipokrit ini bahaya kepada agama? Terima kasih puan yang bertanya. Adakah sifat hipokrit ini bahaya? Kalau orang yang bawa senapang tadi memang bahaya tak? Walaupun dia bawa senapang machine gun tadi, rupa-rupanya dia bawa machine gun tadi, dia bawa machine gun je. Machine gun tu machine gun mainan rupanya. Tapi disebabkan bila orang dah orang kata tengok machine gun, semua orang takut kan, semua orang bertempiaran lari. Jadi hipokrit ni memang bahaya kepada agama, sangat bahaya. Walaupun bunyinya tu kan, bunyinya pun pelik dah, dan dia memang satu sifat yang memberikan kesan kepada agama kita. Sebab apa dia menjadi fitnah? Sebab itulah umat, cuba kita bandingkan umat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya para sahabat yang bersama dengan Rasulullah. Pada waktu itu agama kita Islam ini, semua orang tahu pada masa tu tidak ada agama, tidak ada umat yang paling hebat ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita di akhir zaman ni umat Nabi Muhammad juga. Tapi kenapa umat akhir zaman ini menjadi lemah? Sedangkan kita ajaran yang sama, kita baca kitab yang sama. Kerana apa? Kerana inilah yang disebut dalam satu hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad bahawa umat akhir zaman ini dia umpama macam apa? Macam makanan dalam satu bekas. Dia dikerumun. Macam makanan kan, duduk dalam satu mangkuk, semut datang. Semut datang tengok gula kan. Maksudnya umat akhir zaman ni dia macam tu. Sebab apa? Ramainya. Tapi ramainya umat Islam pada hari ini dia tidak memberikan manfaat. Sebab apa? Sebab pada akhir zaman Allah cabut perasaan takut dalam musuh Islam. Musuh Islam, Allah cabut rasa takut dia kepada umat Islam. Dia dah tak takut pada kita. Sebab apa? Sebab dalam masa yang sama dalam hati umat Islam ini dia ada, Allah campakkan perasaan al-wahan. Al-wahan, cinta pada agama, cinta pada dunia, takut mati. Jadi inilah kalau kita tengok kepada hipokrit tadi, orang yang kejar benda ni, maksudnya dia akan berlaku hipokrit dalam kehidupan seharian dia. Sebab itu kalau kita tengok hari ini umat Islam yang ditindas, kita umat Islam yang ramai tidak mampu menentang mereka secara terang-terangan. Sebab apa? Kerana itulah yang telah disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak ada kekuatan untuk tu sebab ada perasaan tadi. Dalam masa yang sama Allah kuatkan hati orang musuh-musuh Islam. Dia dah tak takut. Ini umat
Bukan macam umat masa ada Rasulullah Nabi Muhammad. Ini dah akhir zaman. Mereka tak bertemu dengan Muhammad. Jadi perasaan mereka terhadap Islam, pegangan mereka terhadap Islam tidak sekuat pada umat yang terdahulu. Jadi itulah bahaya dia. Sifat hipokrit ni kepada agama. Dia jadi fitnah. Sebab tu kita, kalau kita jadi golongan yang pertama tadi, settle masalah kita. Dan sehingga akhir zaman ini, kita akan tidak menghadapi masalah ni. Pasal benda tu. Tapi kerana hubungan kita dengan Rasulullah ini jauh, kita tak pernah jumpa Rasulullah, maka kita semakin lama kita semakin terhakis perasaan kita, pegangan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Jadi itu jawapan yang saya boleh kongsikan kepada soalan yang kedua. Jadi saya buka soalan yang seterusnya kepada sidang penonton. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Saya Sattar bin Haji Ibrahim. Ingin bertanya satu soalan. Macam mana kita nak mengenali seseorang itu yang hipokrit? Itu saja. Terima kasih tuan yang bertanya. Tuan-tuan, dalam Al-Quran ada banyak surah yang menceritakan tentang orang-orang munafik, dan sebahagian besar daripada sifat-sifat orang munafik ialah dia berpura-pura, dan ada lagi sifat-sifat lain yang di antaranya sifat hipokrit ni dia besar sebenarnya. Hipokrit ni besar. Ada banyak benda yang kita boleh katakan sebagai hipokrit, dan sifat itu adalah menuju kepada sifat munafik. Jadi kalau kita nak kenal tuan-tuan, pertama tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah Allah cerita dengan panjang lebarnya, antaranya ayat 8 hingga 20 cerita tentang orang munafik. Sebab apa tuan-tuan? Orang munafik, orang hipokrit ni dia susah nak cam. Orang kafir dia senang. Disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 6 dan 7, orang kafir ni dia degil. Orang bagi cerita pasal Quran, hidayah apa semua, pasal Allah Subhanahu Wa Taala semua, dia degil. Dia tak nak terima. Yang beriman pula senang cerita, dia patuh. Tapi yang tengah-tengah ni, ada masa okey kita boleh follow yang ni, ada masa kita kena jaga kepentingan peribadi kita juga. Jadi inilah yang kita perlu lihat. Jadi saya akan terangkan nanti satu persatu antara ciri-ciri orang yang kita boleh kategorikan dia sebagai hipokrit. Jadi jangan ke mana-mana sedang penonton, kita akan kembali selepas daripada ini. Masih lagi bersama kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan waktu dan ketika ini Allah memberikan kita kelapangan untuk kita terus hingga ke akhir rancangan. Jadi alhamdulillah kita akan meneruskan perbincangan tentang sifat hipokrit. Sifat hipokrit ini tuan-tuan kita boleh baca dia dalam beberapa surah, ada disebut dengan jelas, antaranya surah Al-Baqarah ayat 8 hingga 20. Tuan-tuan juga boleh baca dalam surah Al-Ahzab. Tuan-tuan juga boleh baca dalam surah At-Taubah, dan juga tuan-tuan boleh baca dalam surah Al-Munafikun ini. Surah Al-Munafikun daripada awal sampai akhir semuanya cerita berkaitan tentang sifat hipokrit dan juga munafik. Tapi saya nak kongsikan tentang beberapa sifat yang disebut dalam surah Al-Baqarah tuan-tuan. Antaranya orang yang hipokrit ini, pertama, dia ni adalah orang yang menipu diri sendiri. Orang yang tipu Allah Subhanahu Wa Taala, tipu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam masa yang sama tipu diri sendiri. Sebab Allah sebut dah tuan-tuan, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka nak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri. Sebab apa menipu ni tuan-tuan? Menipu contohnya depan orang-orang yang beriman ni nampak kita macam bersama-sama, orang lain semayang kita semayang, orang lain puasa kita puasa, tapi dalam hati kita tidak beriman sepenuhnya kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dalam hati, bukan kita, orang yang hipokrit ini, dia bila bersama dengan orang beriman, dia tidak 100% untuk kasihkan kepada orang beriman. Dia ada benda lain, ada something dalam diri dia yang dia perlu penuhi, dan benda itulah yang kita panggil dia hipokrit. Orang yang hipokrit, dia akan tipu diri dia sendiri. Kerana mata-mata apa? Tipu kerana apa? Kerana nak memenuhi apa yang tersirat di dalam tu, dia sanggup untuk menidakkan apa yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Yang kedua,
disebut bahawa orang yang hipokrit ni dia ada masalah hati sebenarnya. Penyakit kat dalam. Tuan-tuan, bila kita tengok macam ni kan, kita ni agak-agak ada tak sifat hipokrit? Ada tuan-tuan. Ada. Nak kata setiap orang daripada kita tu, orang kata bunyinya macam kasar sangat kan. Tapi masing-masing akan tengok diri kita. Maksudnya dalam kehidupan seharian kita, dalam kehidupan kita dari dulu hari tak pernah ke benda tu berlaku tuan-tuan. Sebab apa? Manusia yang lemah. Antaranya apa? Suka buat kerosakan. Dalam hati sakit, bila orang hati sakit, dia banyak buat rosak. Dia nak buat rosak ke orang, dia nak buat rosakkan agama, dia nak buat rosakkan benda yang baik, dia nak timbulkan permusuhan. Benda-benda seumpama ini adalah sebahagian daripada sifat-sifat orang yang hipokrit. Dan orang yang hipokrit ini, dia tidak ada pendirian. Itu yang bahaya. Sebab itu Allah sebut, kalau Allah cerita pasal orang munafik dalam Al-Quran, Allah akan cerita dia panjang. Allah akan bagi dia contoh. Sebab apa? Nak bagi tahu munafik, sifat hipokrit ni, dia banyak benda yang kita boleh kategorikan dia dalam hipokrit ini. Tapi hipokrit yang kita nak cerita ni ialah hipokrit ini yang dia melibatkan agama. Yang melibatkan agama, dalam masa yang sama dia melibatkan sifat manusia, benda yang seumpama. Dia terumbang-ambing, tak ada pendirian. Iyalah, sekali duduk belah orang baik, duduk belah orang beriman, sekali duduk memihak belah orang kafir. Nampak tak? Berpura-pura. Hipokrit. Nampak tak? Sekali belah sini, sekali belah sini. Inilah yang merisaukan kita. Musuh seumpama inilah yang kita takut. Sebab apa? Kita tidak kenal dia dengan jelas. Mungkin dia kawan-kawan kita, seumpamanya. Tapi dia adalah musuh yang tikam kita daripada belakang. Kerana itulah dia bahaya kepada agama kita. Jadi itu antara sebahagian sifat-sifat orang yang hipokrit. Jadi saya buka soalan seterusnya kepada sidang penonton. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Saya Haji Abdul Rafal bin Talib ingin mengajukan satu soalan. Apa punca lain yang boleh menjadikan manusia hipokrit? Terima kasih. Terima kasih Haji Abdul Rafal. Apa punca jadikan kita ni hipokrit? Banyak tuan-tuan. Sebab tu bila sebut hipokrit, pada saya dia satu benda yang berat. Sebab tadi kita munafik, bila kita kata oh kita ni orang munafik, marah orang tuan-tuan. Tapi bila sebut hipokrit tadi dan kita bandingkan kehidupan seharian kita, adakah kita dalam tu? Antara sebabnya ialah ni benda yang biasa. Antaranya ialah pertama, tamak. Tama'a ni. Tamak ni, tamak pada harta tuan-tuan. Ini jelas dah Allah sebut. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kamu harta. Nampak tak? Nikmat. Sehingga hatta zurtumul maqabir. Hingga nak masuk kat kubur pun tuan-tuan, nak mati pun masih duduk cerita pasal harta lagi. Tuan-tuan, bayangkan inilah yang menjadikan manusia dia sanggup hipokrit semata apa? Nak memenuhi tamak tadi tuan-tuan. Tamak ni maksud dia kalau kita ada bekas tin botol 500 ml, dia nak lebih daripada 500 ml. Lepas tu tamak ni pula tuan-tuan, dia ambil hak orang. Itu masalahnya. Kalau kita nak lebih dengan cara yang betul tak apa. Ni nak lebih dengan cara ambil hak orang. Itu manusia ni dia sanggup hipokrit semata-mata nak memenuhi benda tu. Itu antara yang pertama, disebut jelas dalam surah At-Takasur. Kemudian orang yang hipokrit ni dia suka tindah orang lain. Sebab apa? Ada perkaitan. Bila dah tamak, nak hak orang, tuan-tuan, nak hak orang, dia tamak ni dia tak kira. Sama ada dengan cara baik ataupun cara jahat, dia akan pastikan hak orang tu jadi milik dia. Jadi, tindas orang. Sampai sanggup menipu agama. Sanggup orang-orang yang lemah, kita tindas. Anak yatim, kita tindas. Kita mengaku bantu anak yatim. Tapi bantuan diberikan kepada anak yatim, siapa yang dapat? Masuk poket dia dulu tuan-tuan. Ini yang disebut dalam surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang menipu dalam agama. Ni orang yang berpura-pura, nampak beriman je. Kan? Nampak baik, nampak orang kata bahasa kita apa? Pijak semut tak mati. Siapa pijak semut tak mati kan?
Budak kecil pun pijak semut mati kan. Tapi nak cerita bahawa nampak kebaikan di luar, tetapi di dalam wallahu a'lam betapa dahsyatnya mereka sanggup. Maksudnya tadi menipu agama semata-mata apa? Tindas anak yatim, nak bagi makan fakir miskin, jauh sekali tuan-tuan. Ini adalah antara faktor. Kemudiannya, orang yang hipokrit ni dia cakap lain, bikin lain. Cakap tak serupa bikin. Ini yang disebut dalam surah As-Saff. Allah bagi peringatan kepada orang-orang yang beriman. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu cakap apa yang kamu tak buat, wahai orang-orang yang beriman? Sebab itulah orang hipokrit ni itulah kata, nampak berlakon dia tadi. Bila cakap benda baik, dia mengiyakan, betul kita kena buat macam ni, ini benda yang baik. Tapi dalam hati dia, apalah buat benda ni, membazir je, baik bagi kat dia. Nampak tak? Inilah yang menjadikan bahawa mereka sanggup melakukan apa saja untuk memenuhi tadi. Dan mereka sanggup hipokrit walaupun mereka terpaksa menipu dalam agama. Ini ada. Dan sebagaimana yang saya sebut tadi, jiwa dia sakit. Ini antara beberapa perkara yang faktor ataupun punca mengapa manusia itu jadi hipokrit. Jadi saya buka soalan seterusnya kepada sidang menonton. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Hamzah bin Dola. Saya ada satu soalan untuk Ustaz. Apakah pandangan Ustaz sebagai orang yang suka melabelkan orang sebagai hipokrit? Terima kasih. Terima kasih tuan. Ini pun satu masalah tuan-tuan. Dia suka cakap, ni hipokrit ni nampak baik, tapi Allah je yang tahu perangai dia kan. Jadi jangan ke mana-mana sedang menonton. Pasal saya akan jawab soalan ni selepas daripada ini. Kita jumpa selepas ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi kita menyambung perbincangan dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Hari ini kita bincangkan satu sifat, iaitu sifat hipokrit. Jadi tadi ditanyakan kepada saya, ni macam mana pula Ustaz jenis orang yang suka cakap labelkan orang hipokrit ni? Yelah kan, macam mana ni Ustaz? Kita selalu dengar orang ni, yelah manusia ni dia serba salah kita. Kalau orang jahat, cakap kita jahat. Kita cakap orang jahat kan. Kalau kita tengok orang yang jahat tadi nak berubah jadi baik, kita mula hipokrit lah tu kan. Contoh tengok orang bekerja buat baik dengan bos kan. Kita kata apa? Alah, tak payahlah nak buat baik, nak bodek bos, itu semua hipokrit semua kan. Tu contoh kita. Tak pun kita tengok orang pergi masjid je, alah macam pergi masjid baik sangatlah, hipokrit je tu semua. Nampak? Selalu kita dengar orang cakap macam tu. Tak pun kita tengok selalu, alah pakai tudung tapi mulut busuk kata orang kan. Hipokrit semua tu. Senang je dia cakap kat kita kan. Ataupun kita pergi, ataupun bila orang nasihatkan dia, alah kau tak payah nak nasihatkan aku lah, aku kenal kau tu siapa. Hipokrit je semua ni. Nampak tak? Jadi inilah orang macam ni, dia bila mana dia label orang hipokrit, sebenarnya dialah yang hipokrit. Tuan-tuan, manusia ni bila mana dia pernah melakukan kesilapan, dia nak berubah jadi baik, dan kita bangkitkan cerita lama dia tu, sampai bila dia tak boleh jadi baik tuan-tuan? Sebab kita dah bincang tadi, orang hipokrit ni ialah orang yang dia mengaku beriman tapi dia 50-50. Ada masa dia ikut aliran yang benar, ada masa dia ikut aliran nafsu dia. Jadi benda ni lah yang kita nak jelas. Kalau kita orang nak jadi baik tadi, kita duk condemn dia, kita duk cerita kisah lama dia, aku kenal lah dia dulu tu, perangai dia. Tuan-tuan, sebab itulah kita tidak dibenarkan buka aib orang. Sebab kalau kita duk sibuk buka aib orang, maksudnya sampai bila tak ada lah orang baik dekat dunia ni. Jadi kita tak boleh nak cakap orang hipokrit macam tu. Nampak tak? Jadi kalau orang yang macam ni, dialah yang hipokrit. Sebab seolah-olah dia mengata orang, melabelkan hipokrit macam dia pun bagus juga kan. Tapi dalam masa yang sama, dia menipu diri dia sendiri, seolah-olah macam dia lah yang bagus sangat, tapi dia tak juga. Macamlah dia lah yang beriman sangat, tapi dia tak juga. Dia hipokrit dengan diri dia hipokrit dengan kawan-kawan dia hipokrit dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya buka soalan seterusnya kepada sidang menonton. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Assalamualaikum. saya nak bertanya soalan. Bagaimanakah sifat ataupun orang-orang yang selalu berjanji tetapi dia akan menggunakan perkataan insya-Allah untuk melepaskan diri ataupun menghalalkan cara? Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Haji. Soalan Tuan Haji ni memang orang kata berdetuk kena kan. Maklumlah kita ni dah jadi satu habit. Sedangkan apa yang kita sebut, apa yang disebut dalam Al-Quran tentang kalimah insya-Allah ni memang ada sebut tuan-tuan dalam Al-Quran. Tapi dalam surah Al-Kahfi ni, tuan-tuan boleh rujuk ayat 23 dengan 24. Kisah tentang insya-Allah ni ialah pada satu ketika Rasulullah ni ditanya oleh orang Quraisy. Orang Quraisy tanya Rasulullah, boleh tak ceritakan pada kami tentang Ashabul Kahfi? Ditanya tentang surah Al-Kahfi, boleh tak ceritakan tentang Iskandar Zulkarnain kan, Zulkarnain yang ada dalam surah Al-Kahfi. Masa tu Rasulullah bagi tahu dengan orang Quraisy, dia kata, tak apalah, datang rumah saya esok, dia kata. Sedangkan wahyu pada masa tu belum turun lagi. Jadi ini sebagai satu teguran kepada Rasulullah. Sebab apa? Wahyu ni Allah je yang turunkan. Tapi Rasulullah dah sebut. Maksudnya dah sebut esok datang. Kan? Macam confirm benda tu akan datang esok. Jadi Allah sebutlah dalam Al-Quran, wala takunanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha Allah. Allah kata janganlah kamu sebut kamu akan melainkan kamu sebut insya-Allah. Tapi tuan-tuan, situasi ini tidak sama dengan situasi kita berjanji. Sebab bila kita berjanji dengan orang, Allah bagi kita akal lah. Yang kita boleh buat keputusan mengikut pilihan kita. Orang tanya, boleh datang tak rumah saya hari Jumaat ni? Kan kita ada otak, akal kita yang dalam masa yang sama kita ada masa yang kita boleh urus. Jadi kita dah boleh bagi jawapan. Sebenarnya, kalau kita kata saya tak boleh datang, saya boleh hadir, tapi saya tak boleh hadir pada pukul sekian, saya datang lambat sikit boleh. Nampak tak? Tapi kita hari ini kerana kita tidak dapat hadir saja, kita letakkan kalimah insya-Allah tu untuk nak lepas diri. Kalau kita tak kata insya-Allah kan nanti dia berharap pula kan. Sebenarnya ini satu benda yang salah tuan-tuan. Maksudnya kita kena bagi tahu kita boleh datang tak boleh datang. Itu lebih memudahkan. Dan kita tidak berpura-pura. Kita tidak hipokrit. Kita nak hipokrit dengan kawan kita. Dalam masa yang sama tipu diri sendiri. Sebenarnya aku tak nak datang. Tuan-tuan, sebenarnya aku tak nak datang. Aku ada kerja nak datang, macam mana? Nampak tak? Jadi inilah yang kita kena faham. Janji jangan macam tu. Sebut tak boleh, tak boleh. Sebab kenapa kita pilih untuk cakap insya-Allah kalau dah tahu kita memang tak nak datang. Jadi saya buka soalan seterusnya kepada sidang penonton. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Salma binti Ismail. Ustaz, saya nak bertanya, macam mana nak berubah dari jadi hipokrit? Subhanallah, soalannya begitu berat sekali nak jawab, tuan-tuan. Saya orang yang berkongsi dengan tuan-tuan hari ini, inilah juga soalan yang perlu dijawab oleh diri sendiri terlebih dahulu. Macam mana kita nak keluar dari dunia hipokrit ni, tuan-tuan. Kita kata, life is unfair. Hidup ni tak adil lah, apa benda, dunia ni tak adil. Tapi sebenarnya yang tak adil tu ialah kita. Sebab kita tidak mengikut apa yang Allah nak. Kalau Allah nak kita jadi orang yang patuh pada agama, kita patuh, kita dah tak hipokrit. Sekarang ni kita ada masa, okey, yang bab semayang tak apalah, kita semayang, kan? Tapi yang bab lain ni mungkin ada isi perut kita, kan? Berkaitan dengan pangkat jawatan kita, berkaitan dengan harta kita. Jadi yang ni kita tak nak ikut pula yang 100% ni. Jadi tuan-tuan, tidak ada cara lain melainkan kita ni kena duduk dan tengok diri kita. Setiap hari tuan-tuan, bila ada tak masa yang kita luangkan 10 minit untuk nak tanya diri kita, apa kita buat hari ni? Daripada pagi tadi bangun sampai sekarang dah nak tidur ni, apa benda perkara baik kita buat hari ni? Pertama tengok dulu perkara baik kita buat hari ni banyak mana. Ambil kertas satu tuan-tuan, ambil kertas ni, tulis, bagi 2. Apa benda baik buat hari ni? Orang kata benda baik tak payah cerita kat orang. Memang tak payah cerita kat orang, cerita kat diri sendiri ni. Apa benda kita buat? Muhasabah. Tulis apa benda kita baik. Tulis juga benda tak baik kita buat. So, kenapa benda yang tak baik ni kita buat? Tuan-tuan, inilah yang perlu kita buat terlebih dahulu. Kalau setiap orang buat benda ni,
luangkan masa dia setiap hari, kita akan dapat keluar daripada dunia hipokrit. Tuan-tuan, nak keluar dari dunia hipokrit ni bukan senang. Pasal tadi, yang jenis makhluk-makhluk, saya namakan dia makhluk. Yang kita nak berubah jadi baik tadi, dia tarik kaki kita. Jangan jadi macam tu, jangan berubah. Hipokrit, kan? Mari duduk dalam dunia hipokrit ni, bahagia. Kan? Jadi, bukan senang nak berubah jadi manusia yang taat kepada Allah. Jadi, nak tak nak, perkara pertama yang perlu kita buat, telik diri kita, tuan-tuan. Cek diri kita, berapa banyak amal baik yang kita buat setiap hari. Sebab tu kita kena paling kurang, kita boleh latih diri kita, kita set nak buat benda baik setiap hari tu. Sebab tu kena set. Hari ni bangun pagi nak buat apa benda baik. Para sahabat buat benda tu. Jadi, saya nak tuan-tuan faham bahawa kita kena pastikan bahawa hipokrit ni tidak berlaku dalam kehidupan seharian kita. Mudah-mudahan bila mana kita tahu muhasabah diri ini, kita tahu yang apa yang perlu kita laksanakan terlebih dahulu. Kita laksanakan yang mana lebih dahulu yang perlu kita buat. Selalunya kita jadi hipokrit ni kerana apa? Kerana kita rasa kita je berada di platform yang betul. Kita berada di tempat yang betul, tapi dalam masa yang sama kita tak berada di tempat tu. Itu dia, tuan-tuan. Masalah kita benda tu. Sebab tu kita sibuk duduk cakap orang lain tak betul, hipokrit. Kita ni macam betul sangat. Kita tak sedar diri kita ni adalah hipokrit. Sebab itulah perkara-perkara yang berlaku dalam kehidupan seharian kita, tuan-tuan. Kita kena tengok dalam kehidupan seharian kita. Contoh tadi, orang berjanji. Sejauh mana kita dalam setiap hari kita berjanji dengan orang, sejauh mana kita boleh tepati. Jadi saya buka lagi soalan mungkin daripada sidang penonton yang ada soalan, silakan. Okey, tak apa, mudah-mudahan kita dapat memahami sifat hipokrit ini dari aspek kehidupan seharian kita. Sebab sebelum ni kita tengok orang yang munafik ini, kita kategorikan dia seolah-olah kita ni tak termasuk dalam tu. Kita rasa kita ni orang yang beriman. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya pada kita sebab kita rasa kita ni duduk dalam kategori orang yang beriman. Jadi apa benda yang kita buat dalam seharian, kita rasa benda yang kita buat tu betul. Dan kita rasa orang yang nampak di depan mata kita salah, itulah orang hipokrit. Jadi mudah-mudahan dengan ini kita dapat memastikan diri kita ni tidak jadi orang yang rugi. Jangan kita ni, bila kita dah sedar kesilapan kita, waktu tu ajar kita dah nak sampai sangat dah. Sebab orang-orang yang hipokrit ni dia akan macam tu. Kemudian dia minta tangguh dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, tangguhkanlah ajalku ya Allah. Mudah-mudahan engkau tangguhkan ajal aku akan jadi orang yang jadi lebih baik. Orang yang jadi orang yang beriman. Dia minta waktu dia dah sedar kesilapan dia, waktu dia dah nak meninggal dunia. Masa tu adalah orang yang rugi. Sebab tu orang hipokrit dia akan rugi bila mana dia sedar kesilapan dia di akhir hayat dia. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang disifatkan sebagai hipokrit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada sidang penonton kerana memilih rancangan Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi. Yang terakhir daripada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
dengan sinarmu. Aku meraba tak berdaya, tanpa rahmatmu aku hilang. Beribu dosa telah terjadi mewarnai langkahku. Hitam diri, hitamlah hari yang lalu. Bila tanpa cahayamu gelap seluruh hidupku. Tak berdaya, tak berarti sia-sia. Tak mungkin bisa ku sempurna mencintaimu seperti kemahaanmu.